Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di serambi ilmu online dengan pengajian kitab tasawuf, iaitu kitab Syekh Abdul Samad Al-Falambani yang berjudul Hidayatus Salikin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada hari ini kita masuk kepada perbincangan yang baru, iaitu fasal yang ke-10 daripada fasal-fasal atau menyatakan segala taat yang batin, iaitu ibadah yang ada di dalam hati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, di dalam fasal kali ini adalah fasal ke-10 yang menceritakan tentang zikrul maut. Apakah itu zikrul maut? Zikrul maut ini kalau kita terjemahkan adalah mengingat kematian. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin memang menyediakan bab khusus membincangkan tentang peringatan kematian. Kerana apa? Kerana sebagai seorang Muslim, kita berpegang bahawa kematianlah adalah satu-satu perkara hak dan nyata yang berlaku kepada semua perkara yang hidup, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lihat, ayat tersebut jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti merasakan kematian. Kalau bahasa Melayu, setiap jiwa merasai kematian. Jadi, kematian itu hak. Dia akan menimpa siapapun kita. Tak kisah kita kaya atau miskin. Kita berkuasa atau lemah. Kita memiliki jawatan tertinggi dunia atau tidak. Terkenal atau tidak. Sehat bugar atau tidak. Betapa banyak orang yang tak pernah sakit, apabila sakit meninggal dunia. Kita ingat kisah Fir'aun, di mana dia itu tidak pernah sakit riwayat. Jadi dia tak pernah sakit, sehat. Sebab itu sombong. Akan tapi apabila sampai waktunya, dia meninggal juga. Kita juga jumpa betapa banyak orang yang sakit dari kecil, tapi umurnya panjang, bahkan kadang ada yang sampai 80 tahun. Adalah dengan izin Allah. Tapi juga merasakan kematian. Kerana kematian itu menimpa kepada setiap jiwa yang hidup. Misalnya dia binatang. Ada binatang yang mungkin lebih dari 100 tahun umurnya, 200 tahun umurnya. Sampai saatnya dia akan mati juga. Begitu juga perkara-perkara hidup yang lain. Tumbuh-tumbuhan hidup, namin, boleh hidup. Maksudnya dia tidak ada roh, tapi kita sebut dengan namin. Boleh tumbuh. Dan sampai waktunya dia mati juga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Begitu juga dengan seperti apa? Seperti jin. Dia itu juga hidup. Dan pada sampai suatu saat ini dia mati juga. Seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah takdir ilahi. Allah SWT menentukan setiap perkara yang hidup itu pasti akan merasakan kematian. Maka berkata Al-Imam Al-Syekh Abdul Samad Al-Falambani rahimahullah, fasal ke-10 pada menyatakan zikrul maut, menceritakan tentang mengingat kematian. Maka adapun zikrul maut, iaitu ingat akan mati, itu maka iaitu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syarak. Jadi kata-katanya, fasal ke-10, qala mu'allif rahimahullah, pada menyatakan zikrul maut, iaitu mengingati mati. Adapun zikrul maut
iaitu ingat akan mati, itu maka iaitu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syarak. Berarti tuan-tuan, puan-puan, mengingat kematian adalah sebuah tuntutan syarak. Tuntutan syarak untuk mengingat mati. Ada banyak cara kita untuk mengingat mati. Kita melihat ada orang yang sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya jualah kita akan kembali. Ini adalah nyata. Hadirin wal hadirat, sampai waktunya kita akan kembali ke rahmat Allah. Sampai waktunya kita akan mati. Sampai waktunya nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat kematian adalah suatu perkara yang menyebabkan kita gerun, menyebabkan kita hilang, iaitu kita cinta dunia ni akan hilang sekejap lah, walaupun tak lama, tapi kita akan hilanglah sekejap daripada cinta dunia ini. Kerana apa? Kerana kita takut akan mati. Ini adalah zikrul maut, iaitu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syarak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maksud dia apa? Katakan olehmu bahawasanya mati yang kamu lari daripadanya, mati yang kita lari daripadanya, itu maka bahawasanya ia akan atau ia mendapat akan kamu. Jadi orang sekarang lari macam mana daripada kematian. Hakikatnya sampai pada saatnya dia akan ditangkap juga oleh kematian. Dia akan ditangkap oleh kematian. Dia akan menemui kematian. Kita tidak boleh lari ke kematian. Dari sinilah kita boleh menjadikan zikrul maut sebagai penyebab untuk kita muhasabah diri, sebagai penyebab untuk kita menjauhkan sifat-sifat cinta dunia, sifat-sifat cinta takabur, cinta pangkat dan lain-lain. Ketahuilah anda akan mati jua. Anda akan mati jua. Tak buat apa, kita sombong, hebat, aku hebat. Lalu mati. Mati dah tak ada benda dah. Harta dah tak bawa, pangkat dah tak bawa, apa urusan dunia dah tak bawa. Berapa banyak isteri dah tak bawa, berapa banyak anak pun dah tak bawa. Yang dibawa hanya 3. Yang pertama, tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat. Apakah itu ilmu yang bermanfaat? Misalan dia, ada seseorang mengajarkan sebuah ilmu kepada murid-muridnya yang banyak. 40 murid diajarkan sampai pandai. Dengan ilmu itu muridnya melakukan kebajikan. Maka orang yang mendapat, orang yang ambil keuntungan kebajikan tersebut beramal baik, maka dari mula dia sampai tahap kedua, tahap ketiga, tahap ke-1, semua ini dia akan mendapat pahala. Cing 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 cing. Kita akan kumpulkan pahala tersebut. Apabila apa, tuan-tuan? Apabila kita beramal dengan amal tersebut, dan orang yang datang setelah kita juga beramal dengan amal tersebut. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Contoh dia Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia mengarang kitab fiqh yang penting, Minhajut Talibin. Maka banyak ribuan ulama dari merata dunia mengambil keuntungan daripada ilmu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Maka mereka beribadah dengan ibadah yang sahihah berkat daripada Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi pun mengkolek amal ibadah tersebut, dikumpulkan dengan banyak. Sebab itulah ulama menyatakan 4 imam yang diijma'kan oleh umat sebagai petunjuk, sebagai imamul mujtahid, yang mana fiqh yang telah disusun oleh mereka diiktifakkan oleh ulama sebagai yang benar dan muhtadin. Siapakah itu? Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Al-Hambali, Ahmad bin Hanbal. So, 4 imam ini disepakati juga oleh ulama-ulama akidah sebagai mereka a'immatul huda, imam-imam yang mendapat petunjuk, dan mereka ini apabila kita mengikutinya, dan mereka ini boleh kita anggap sebagai wali yang besar lah. Walaupun mereka bukan Nabi, bukan, kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Akan tetapi 4 imam ini dianggap sebagai wali yang sangat tinggi kerana mazhab mereka, ilmu mereka digunakan oleh pengikut-pengikut, oleh muqallidin yang baik-baik ini. Kita yang bertaklid dengan mereka, tidak mungkin kita nak beramal, tuan-tuan. Nak buka kitab hadis solat, niat dia macam mana dulu? Tak mungkin. Tak mungkin kita nak kena baca Fatihah macam mana? Buka dulu kitab mazhab, kitab hadis, Quran hadis, cari dulu nusus dia. Tak mungkin. Kita tak mampu. Orang yang mengatakan, Ustaz, kita dah tak payah dah bermazhab ni. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Kan dah selesai dah. Macam mana nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan? Tuan-tuan baca Al-Quran dan Sunnah pun kadang banyak yang tak faham. Paling-paling pakai terjemahan. Kalau terjemahan salah, dah kena tipu. Kalau terjemahan salah. Kalau tak percaya, saya sebut ni, di Indonesia diorang ada terjemahkan Musnad Imam Ahmad, terjemahkan kitab Tafsir Tabari. Banyak kitab-kitab yang tebal-tebal tu. Cantik, molek, tengok macam wow, hebat. Sampai Malaysia buka-buka, bagi orang yang tahu bahasa Arab, dia cek Arab, cek terjemahan. Ada kesalahan. Bukan satu, banyak tempat, tuan-tuan. Kadang-kadang bukan penterjemah salah, penterjemah hebat, Ustaz, takkan salah. Itu mualat orang Arab, orang Melayu yang lahir di tanah Arab, belajar dekat Arab, bahasa Arab dia tip-top, jauh daripada Ustaz. Ustaz bahasa Arab cikai je. Mungkin penerjemah dia hebat, tapi editor dia salah enter, turut makna dah lain. Baru-baru ini, minggu lepas, saya punya artikel hari Selasa di Utusan Malaysia. Mungkin editor terpicit enter, koma dia terpicit titik, lepas tu dia pergi enter, sehingga kan makna berubah 180 derajat. Kemungkinan itu kesalahan lah, tersalah typo. Sebab yang saya hantar tidak macam tu, tapi dia salah enter kalau tak salah. Hanya tersalah editor tu, tersalah picit. Misalnya, saya bagi contoh, tuan-tuan. Jadi dalam hal ini, maka al-imam, maka kita kerana tidak mampu untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita terpaksa refer kepada kitab-kitab ulama-ulama mazhab yang telah memudahkan cara agar supaya kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya sesuai dengan yang kita perlu, dengan kadar yang kita perlu. Seperti orang awam misalnya. Ulama-ulama, orang-orang yang awam, mereka bukan ulama. Mereka tak tahu Quran dan Sunnah. Mereka tahulah Al-Quran, hadis, Sahih, Bukhari, Muslim. Mereka tahu. Ini bagus, mereka tahu. Tapi kalau mereka buka kitab Bukhari, mereka tak faham. Atau mereka buka terjemahan pun kadang-kadang ada yang tak faham. Ada yang faham tapi salah faham pun juga ada. Ada yang betul-betul faham, alhamdulillah. Tapi bayangkan, susah bagi mereka untuk mengetahui perkara tersebut. Maka memadailah mereka membeli buku yang kecil, PAFA, penilaian asas fardu ain. Buka, rukun solat ada berapa, cara solat macam ni. Dia baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris, senang dan faham. Lalu dia amalkan. Dalil dia apa? Dia tak tahulah, tu bukan bidang tu. Dia orang awam. Takkan orang awam nak biar taklid je, Ustaz. Imam Sanusi kata bagi orang awam, taklid ini taklid yang baik. Kerana apa? Ini bukan taklid buta yang buruk. Dalam hal amalan, dia dah percaya, beriman dengan Allah SWT, maka dia beramal sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada dia kerana dia tidak tahu lebih dari itu. Dia awam. Akan tetapi, ada tetapi dia, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dia dah belajar, ternyata awam ni masih budak lagi. Baru umur 12 tahun. Baru UPSR. Form 1, maka dia pun pergi masuk ke pondok pesantren. Masuk ke pondok-pondok, masuk ke madrasah-madrasah, belajar bahasa Arab. Selesai dia belajar bahasa Arab, dia belajar usul fiqh, dia belajar fiqh. Kitab PAFA tu bahasa Melayu tipis. Dia belajar yang besar, yang tebal.
Dia ambil lah contoh dia kitab yang tebal macam ni. Mula dia mengaji dengan tok guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap hari 10 page misalan dia baca, tok guru syarahkan, dia baca, tok guru syarahkan, dia pun menulis. Lepas tu dia tahu konsep fikir, dia tahu isu, dia tahu permasalahan, kenapa macam ni, Quran dia kat mana, sunnah dia dekat mana. Itu dipelajari dengan lengkap tuan-tuan. Dikumpulkan menjadi buku. Dari buku-buku dia khatam, akhirnya dia tahu dengan dalil. Dia tahu dengan dalil. Tapi orang-orang macam ni juga masih bermazhab. Kerana apa? Dia tahu limit dia. Bayangkan, Imam Asy-Syafi'i hebat, mujtahid mutlak. Dia ada pengikut-pengikut. Dari Imam Buaitinya, Imam Muzaninya, turun sampailah kepada Imam Nawawi, sampai kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, sampailah kepada Imam Romli, sampailah kepada ulama-ulama yang datang setelahnya, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh banyak ni, sampai kepada tok guru kita. Ada tok guru Ajillah, ada tok Kenali, ada ulama-ulama Syekh Abdullah Fahim, ulama-ulama mazhab Syafi'i ini. Turun lagi kepada mufti-mufti yang hebat-hebat yang mengajar kepada kita, turun sampailah kepada kita tuan-tuan. Kita mengaji, mengenadah ilmu dari mereka. Semua itu bermazhab. Imam Nawawi bermazhab. Alim, karang kitab Majmu' 23 jilid masih bermazhab. Imam Zakaria Al-Ansari mengarang banyak kitab furu' masih bermazhab. Imam Al-Ghazali mengarang Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah masih bermazhab. Tiba-tiba hari ini bahasa Arab tak ada. Ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Ada hati nak kata kita ikut hadis yang sahih. Kita ikut Al-Quran dan hadis yang sahih. Macam mana nak ikut? Bukan tak bagus-bagus. Pertanyaan dia, Tuan, macam mana Tuan nak ikut? Bahasa Arab pun Tuan tidak tahu. Maka ikutlah pendapat ulama. Ini yang dimaksudkan. Saya nak ikut ulama yang membawa daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak mahu pendapat ulama yang kata ulama-ulama itu. Tunggu dulu. Ulama yang kata qala al-ulama, qala al-allamah. Ini siapa? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Haytami, hebat-hebat. Mereka rujuk siapa? Rujuk sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan imam ulama yang kata kononnya tak payah pakai kitab ni, tak payah rujuk usul fiqh, tak payah apa, rujuk terus Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Arab pun mungkin masih ada salah-salah, belum tentu menghafal seluruh hadis, tergama untuk menafikan ijtihad ulama-ulama yang menghafal 200, 300, 4,000 hadis. Ini contohnya. Cuba kita bandingkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh sebab itu, 4 mazhab imam mujtahid tersebut dianggap sebagai a'immatul huda, iaitu imam-imam yang petunjuk, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ini Ustaz Aiman mengkultuskan, fanatik, memaksumkan ulama. Bukan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ijma' ulama, ijma'ul ummat. Ijma' itu hujah di dalam Islam. Konsensus bahawa Imam Syafi'i sebagai a'immatul huda. Ijma' ulama daripada hujung Mesir, daripada Mesir sampai ke Maghribi, turun ke bawah, Côte d'Ivoire, Sahel Aj, Côte d'Ivoire, Mali, Senegal, semua itu bermazhab Maliki. Ternyata Imamul Hijrah itu tanah hijrah iaitu Madinah. Siapa Imamul Madinah? Imam Malik. Imam Malik seperti wali yang besar. Ijma' kerana orang makan mazhab. Imam Abu Hanifah seorang yang zuhud, yang hebat, memiliki fikih yang fantastik. Imam Abu Hanifah. Pengikut dia banyak tuan-tuan. Bayangkan India, benua India yang utara tu, dari New Delhi utara, yang Islam dia mazhab Hanafi. Pakistan Hanafi, Bangladesh Hanafi. Kita pergi lagi ke barat sampai ke Iraq, banyak ulama mazhab Hanafi hebat-hebat. Sampai ke Syam tuan-tuan, Syekh Wahbah Zuhaili, kalau dia cakap kat saya, beliau bermazhab Hanafi sebenarnya.
tapi menerima mazhab Syafi'i sebagai hebat. Ibnul Abidin, sahibul Hasyiah Raddul Muhtar, ulama Syam, dia seorang sufi dan juga bermazhab Hanafi. Zahid Al-Kautsari, Hanafi. Muhammad Awamah yang masih hidup sekarang, Hanafi. Abu Fatah Abu Ghudah, Hanafi. Oh, Hanafi memiliki ulama yang hebat-hebat juga, tuan-tuan. Bukan main-main, bukan calang-calang. Ini contohnya. Ulama besar bermazhab Hanafi. Berarti Abu Hanifah adalah tokoh yang sangat diagungkan. Kita boleh anggap dia seperti wali besar, A'immatul Huda. Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Ulama hadis, Al-Hafiz yang terkenal. Al-Hafiz yang terkenal, dihormati. Dia memiliki pengikut-pengikut yang juga banyak, tidak sedikit. Di Hijaz, banyak pengikut dia. Di Yaman, ada pengikut dia. Di Iraq, hatta di Al-Azhar Al-Syarif, Syekh Ma'bad. Dia seorang muhaddis bermazhab Hanbali. Ini misalnya. Berarti mereka mendapatkan apa, tuan-tuan? Mereka mendapatkan saham ilmu bermanfaat yang diamalkan sampai hari ini. Ilmunya banyak amalan-amalan umat Islam kembali kepada mereka. Bayangkan hari ini, tuan-tuan, kita dah lambat dah tua dah. Tak boleh dah nak jadi alim, sangat alim dah tak ada lah. Tapi kita ada murid yang kita ajarkan yang kebaikan. Guru-guru di sekolah mengajarkan kebaikan. Dan muridnya mencontohi. Guru dia tu, dia tak sedar sebenarnya dia tengah bawa pahala yang banyak. Mengikut dia masuk. Dan bila dia meninggal, Alhamdulillah. Anak murid aku banyak beramal. Aku pun dapat pahala. Ilmu bermanfaat. Ingat kematian. Balik dah cerita jauh dah kita. Kita kembali kepada cerita asal. Ingat kematian. Dan bila kita mati, kita hanya bawa 3 perkara. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekatun jariyatun. Sedekah jariah. Macam mana, tuan? Ada orang adalah rezeki tak banyak, dia pun bersedekah. Dia pun bersedekah kepada muridnya. Dia bersedekah kepada murid dia. Atau dia bersedekah kepada orang yang nak belajar pondok, belajar mengaji, tak ada duit. Dia beza, tuan-tuan. Orang nak belajar medik, nak belajar engineering, ini semua orang tampak ada masa depan. Petronas bagi beasiswa. Khazanah Nasional Berhad bagi beasiswa. Bukan sikit. 1,000 pound monthly. Contoh dia tak tahulah yang mana bagi. Tapi kalau dia bagi 400 pound, 500 pound, 1,000 USD monthly bagi. Belum lagi fees. Dibayar fees mereka mahal. Dibayar langsai habis. Khalas. Semuanya lepas. Diberi. Balik. Boleh jadi scholar tu, scholar ni. Macam-macam lah. Saya nak bagi contoh. Tapi orang belajar agama, tuan-tuan. Orang belajar agama. Kalau pergi pondok ni, tak nak cakap lah. Ilmu, Masya Allah. Saya kata ilmu di pondok ni, Masya Allah. Sebenarnya hebat-hebat belaka. Hebat-hebat belaka. Tapi orang tak pandang sebab tak ada kertas. Ini sebab tak ada kertas. Tapi saya di pondok, saya lihat. Di pondok, Masya Allah. Kita mengaji kitab besar-besar. Dari kecil sampai besar. Dengan i'rab satu persatu. Kita ada bahsul masail, berhujjah. Memakai kitab. Bukan ada yang kata, di pondok ni Samina wa ta'ala tak boleh kritik. Itu tak betul. Kita ada kritik. Tapi bukan yang kritik itu salah, ni betul, ni kuat, ni lemah. Tak. Kita berhujah apa solution dia. Mungkin pendapat ini mungkin susah untuk kita amalkan. Kita ambil pendapat ini. Tapi salahnya. Dengan kita ikui semua ulama ni hebat-hebat. Hari ini orang belajar universiti bukannya setakat kritik macam tu. Melekehkan. Apalah imam ni sesat. Keluar. Ini imam muqallid. Na'udzubillah min zalik. Keluar seperti itu. Taklid buta je ni bermazhab. Kita Quran sunnah lah. Ini masalah. Saya lihat dalil Ustaz, mana yang kuat.
Lepas tu yang tak kuat ni, imam ni tak terror. Nauzubillah misal. Dia karang 10 kitab, kita duk kutuk macam tu. Kita karang berapa banyak kitab? Ni cuba kita renungkan tuan-tuan dan puan-puan. Adab kita berbeza. Ulama biasa. Imam Ibn Hajar Haytami tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i. Maka dia kata, aku rasa pendapat yang paling kuat adalah ikut pendapat Maliki dalam bab ni. Kerana apa? Kerana dia lebih actual, faktual. Kenyataan dia seperti itu. Dia merasa itu. Walaupun dalil hujah dalam mazhab Syafi'i ini ada wajhun qawiyun, ada wajah yang kuat misalnya. Ini dia perbincangan ilmiah, tidak ada sindir menyindir. Kita hari ini tak setuju dengan ulama tu sindir. Alah ini ulama ni tak cermat, aku lagi cermat. Oish. Adab ulama dulu, belajar dulu dengan ulama hari ini. Bukan ulama orang yang cuba nak perangai, nak konon nak jadi ulama tapi tidak ada ulama. Ini saya bagi contoh. Ini kita nak mencipta, lahirkan ulama di pondok-pondok seperti itu. Belajar pondok dengan gigih, dengan ilmu. Tak payah ada sijil. Tapi of course kita buat sijil. Dari dulu kita buat sijil sebagai pengiktirafan. Kita panggil bukan sijil dijazah ke sanawi ke, bukan. Kita panggil dengan sijil madrasah diniyah yang tradisional lah, taklim atik. Di mana di dalam taklim atik ini, pengiktirafan di kalangan ulama ini dia tahu mizan qimah dia. Dia bukan berdasarkan kertas. Bila dia datang nak masuk ke Universiti Qarawiyyin yang tradisional misalnya, the first thing dia check adalah hafazan Quran. Yang kedua, dia tanya Alfiah Ibn Malik macam mana. Orang yang tak belajar tradisional tak reti nak jawab. Itu contoh dia, tuan-tuan. Ilmu bermanfaat. Bayangkan ada orang mengeluarkan kocik dan memberi kepada pelajar tersebut. Belajar di pondok, menjadi orang berilmu. Keluar berdakwah kepada umat. Lebih istimewa lagi. Dia cuba untuk masuk Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Pergi ke negara Maghribi. Pergi ke negara Syam dululah. Di Syria, di Damaskus untuk menuntut ilmu. Maka dia tak ada duit. Dia tengah belajar. Nak cari duit kat mana? Dia nak fokus menuntut ilmu. Dia tak boleh nak bisnes. Nanti dia tak ada time untuk belajar. Maka orang-orang kampung kumpulkan duit. Ada seorang bagi 500, korang bagi 1000, korang bagi 100. Ada yang tak apa Ustaz. Ustaz pergi je belajar. Saya transfer RM300 setiap bulan. Cukup tak? Mesir cukup. Mesir. Yaman, saya tak tahu Yaman. Hadramaut saya tak tahu. Tarim tu saya tak tahu. Tapi cukup kot. Wallahualam. Kalau Maghribi tak cukup. Sakit. So apa Maghribi paling tidak kena ada 600, 700 tu baru kuat lah, baru boleh. Terima duit tersebut. Dia belajar, makan minum guna duit tersebut, beli kitab guna duit tersebut, sampai dia berilmu jadi alim. Apabila dia keluar balik, dia menjadi tokoh yang boleh mengajar banyak lagi ulama. Maka pahala dia tu, yang bagi duit tadi tu sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir terus pahala murid tu semua pahala kepada donatur tadi. Sebab itu jangan remehkan zakat, jangan remehkan sedekah kepada penuntut ilmu. Tuan-tuan cari sekarang mana penuntut ilmu yang akan nanti pulang memandaikan bangsa ini dengan ilmu agama. Invest akhirat, bukan invest dunia. Janganlah jadi macam orang-orang yang bagi beasiswa ni. Okey, balik ni kau kena kerja dengan aku. Itu bukan. Invest untuk akhirat, itu yang penting. Ada ustaz orang belajar agama dapat zakat, yang risau majlis agama je. Saya nak bagi tahu, ada majlis agama hanya bagi 3,000 setahun. Nak buat apa 3,000 setahun? Bolehlah. Dapat alhamdulillah, mungkin bolehlah dia gunakan untuk beberapa keperluan. Ya, betul. Tapi nak guna untuk apa, tuan-tuan? Tak cukup. Ada yang bagi 10,000, alhamdulillah, boleh survive. Di Maghribi boleh. Di Mesir mewah lah. Dah mewah dah, hidup sedap. 10,000 sebulan pula, 10,000 setahun. 10,000 setahun.
Kalau ada. Tapi tak semua negeri memiliki keuangan zakat seperti itu. Kebanyakan negeri mereka tidak memiliki sebanyak itu. Mereka mungkin bolehlah bagi 7,000 setahun. 7,000 setahun ni kira 500 bulan lah. Okeylah. Boleh hidup, alhamdulillah. Tapi berapa banyak yang mendapatkannya? Yang pergi pondok tak dapat. Yang pergi tarim tak dapat. Ini orang yang kita kena tolong juga. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah tempat tuan-tuan dan puan-puan invest akhirat. Ini kita perlu kepada investment akhirat. Alhamdulillah, hafizahumullah. Ini nombor 2. Nombor 3 yang kita bawa bila kita meninggal nanti, iaitu apa? Waladun salihun yad'ulah. Apakah itu waladun salihun yad'ulah? Anak yang soleh yang mendoakan kita. Kita didik anak kita baik-baik. Bukan didik dengan style bangga anak apa American, the Western thinking, hebat, no problem. Nah. Lepas tu anak tersebut bila dah besar, dia peduli apa dengan bapak dia? Kita tak nak macam tu. Kita nak anak yang mengasihi bapak dia, menjadi anak yang soleh. Dia sayang, didoakan setiap kali lepas solat. Rabbil firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Allah, ampunilah aku dan ampunkanlah kedua ibu bapaku. Kita nak doa. Anak yang doa macam tu. Setiap hari dia doakan untuk ibu dan bapaknya. Dia mendoakan kepada tok neneknya, kepada guru-gurunya. Dia baca anak yang tak lupa malam Jumaat. Allah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila walidaini wa ila walidayya, dan kepada kedua ibu bapaku. Contoh dia. Dia hadiahkan Fatihah, hadiahkan Quran, baca Al-Quran. Dia baca Quran, aku niat hadiahkan bacaan ini kepada ibu dan ayahku. Ini anak yang soleh. Itu dia tuan-tuan. Kita nak didik anak yang macam tu. Dan anak kita mengingat kita di akhirat. Bila kita dah meninggal, mereka mendoakan kita, tuan-tuan. Masalah ihda'us sawab ilal mayit. Boleh ke menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal? Banyak ulama mengarang buku mengatakan boleh. Bahkan abang saya sendiri juga ada mengarang buku tentang perkara ini. Buku yang sangat penting untuk diamalkan. Itu mana dia, saya ada tak tahu, tak ingat kat mana saya letak. Jadi ini buku dia. Sampaikah amalan orang hidup kepada arwah. Ini boleh diamalkan. Dibaca, boleh baca hujah-hujah kenapa boleh kita beramal untuk kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dia. Ini saya bagi contohlah. Dan inilah kita kena ingat. 3 ini yang boleh kita bawa di akhirat kelak, di kubur kita. Sebab itu kita kena ingat mati. Selama kita masih hidup, persiapan untuk menemui kematian. Persiapan. Dan sabda Nabi SAW lagi. Akthiru dhikraha dhimmil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Hadis sahih menurut Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Apa dia kata? Banyakkan oleh kamu menyebut akan mati yang memutuskan akan lazat. Ini banyakkan. Ibu akan mati, memutuskan akan lazat. Sebab apa bila kita sebut mati ni, kita dah rasa tak sedap dengan urusan dunia. Betul ke tidak? Itu maksud dia, tuan-tuan. Tujuan dia tu. Iaitu banyakkan oleh kamu mengingatkan akan mati yang menghilangkan lazat di dalam dunia ini. Maka bahawasanya tiada menyebut akan dia oleh seorang di dalam picik kesempitan daripada kehidupannya, melainkan meluaskan ia atasnya. Dan tiada menyebut akan dia oleh seorang di dalam luas kehidupannya, melainkan memicikkan atasnya. Jadi ini tentang kenapa kita kena sebut ingat kematian.
Ingat kematian. Kenapa? Kerana apabila kita mengingat kematian, kita akan menghilangkan lazat dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Lazat dunia ini kita akan hilang. Kita akan hilang lazat dunia ini. So kita kena fikir, kena banyak mengingat kematian. Supaya kita tidak terikat, hati kita tak terikat dengan dunia. Tapi kita kekal di dalam akhirat. Kekal untuk sedia untuk menemui ajal, sedia untuk mempersiapkan dunia akhirat kita seperti apa. Takkan kita nak hidup dunia ni kaya pun tak. Lepas tu akhirat tu lagilah muflis, tak nak. Maka kita kena persiapkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, dengan menyebut kematian. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi kalau tak salah, dia ada kitab nama dia Tazkiratul Maut, kitab yang mengingat kematian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia ada kitab bernama Bustanul Arifin. Bustanul Arifin itu apa? Kitab yang menjelaskan bagaimana kenikmatan di akhirat kelak, bukan kenikmatan di dunia ini. Menarik, tuan-tuan. Ini penting untuk kita cermati, penting untuk kita ketahui perkara-perkara seperti ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya cuba untuk menerangkan perkara ini agar supaya kita ada keinginan untuk berusaha persiapkan kematian kita. Kita ada yang dah kaya raya, yang duduk dekat harta emasnya, yang duduk dekat Bukit Damansaranya, yang duduk dekat Taman Tunnya, dengan milioner, bilioner, trilionernya. Ingat, kalian akan meninggal suatu saat. Sudah siapkah untuk menemui ajal kalian? Sudah siapkah untuk menemui kematian kalian? Sudah siapkah untuk menemui malaikatul maut, untuk menemui Munkar dan Nakir yang akan bertanya, Man Rabbuka? Maka mengingat kematian ini akan menyebabkan kita rasa hina. Kita hilang takabur sombong kita. Hilang kesucintaan duniawi kita. Tapi kita kembali mengingat dan persiapan untuk meninggal. Dan ini sangat penting. Mengingatkan kepada semua orang yang akan mati ini, bagaimana merasakan kematian nanti. Apakah dia siap diri dia atau tidak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuba kita renungkan orang-orang yang hebat. Kita ada pemimpin seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa yang tidak dia ada? Dia berhasil untuk meruntuhkan kerajaan Byzantium dan memegang Konstantinopel yang menjadi Istanbul. Lihat itu. Sampai hari ini umat Islam merasa berkat dengan Istanbul. Orang yang mewakafkan masjid. Sampai hari ini orang beribadah solat di masjid tersebut. Pahala dia banyak. Akan dikenang sampai bila-bila. Begitu juga umat Islam yang meninggalkan perkara yang baik yang diikuti. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahala beramal dengan itu, dan orang yang mendapat pahala dengan orang yang beramal dengan amalan itu. Tapi kalau dia meninggalkan tradisi yang buruk, maka dia akan dapat dosa, yang dosa itu akan didapat kepada orang yang mengamalkan dosa tersebut terus menerus. Auzubillah min zalik. Sebab itu kita menjauhi. Jangan memberi contoh perkara yang buruk, kerana nanti akan diikuti oleh orang dengan perkara yang buruk. Sebab itu kisah Qabil dengan Habil, pembunuhan tersebut dicontohi oleh orang yang datang setelahnya, maka dosa ini akan dikumpulkan, cincing pembunuhan. Orang yang mengajarkan untuk curi duit, apa dia panggil, Macau scam, telefon curi duit orang, dia ajar orang untuk curi duit orang. Dosa dia kumpul banyak, mati tu dah tak tahu dah, habis. Tak apa, biar di dunia bahagia, di akhirat tak bahagia. Nauzubillah.
Di akhirat ini selama-lamanya, abadan sarmada. Di dunia itu sekejap. Di dunia itu sekejap. Renungkan perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita dapat mengambil manfaat daripada pengajian ini, dan kita harap kita dapat mengamalkannya dalam amalan setiap harian kita. Kalau saya ada salah silap, mohon maaf. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan meneruskan tentang iaitu mengingat mati. Kalau ada saya salah dan silap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.